Kamu akan orang keluar. Alright. Saya rasa kita, kalau tak silap saya, kita berhenti kat C4H8 ataupun C3. C4H8. Okay. Alright. So saya sambung dengan your C3H7. So again, expanded, condensed dengan skeletal yang saya tambah dalam soalan ni. Again, they are just a way of writing lah. Alright, just very quickly kita nak go through balik. So C3H7OH, that is your molecular formula yang kamu kena ada dan kena cukup. Okay, that is your molecular formula. So your C3 over here can be in this way. Alright, teacher lukis. Saya tak nak lukis expanded sahaja terlebih dahulu. Saya nak lukis condensed dulu. Alright. Kalau condensed structure saya lain dengan kamu, boleh buat sama-sama. Kalau condensed structure saya sama dengan kamu, boleh check. My condensed structure, katakan teacher nak condensed structure saya adalah like this. Okay. So over here you can you can check whether my condensed is correct or not by just looking at the number of carbon, hydrogen and the OH. So kamu nampak ada satu kumpulan OH, teacher letak satu kumpulan OH. Ada C3, so you have 1, 2, 3. You have H7, so you have 3, 4, 7. Okay, so dalam organik kimia kalau dia bagi molecular formula, benda ni sayang gunalah. Alright, make good use of it. Make sure bilangan carbon, hydrogen, oxygen adalah seperti apa yang diberi. Yang tu yang penting. Alright, so if this is my condensed, kita pergi kepada expanded next. Okay, kenapa saya nak mula dengan condensed tapi last week kita mula semua benda dengan expanded? Sebab soalan mungkin akan bagi condensed. Trust me, kalau keluar dalam exam, 1000 kali soalan keluar, 1000 kali dia akan bagi dalam bentuk condensed. Kamu kena sangat-sangat mahir dalam baca condensed. Okay, soalan takkan bagi expanded weh. Soalan takkan bagi expanded. Expanded tu biasanya kita yang akan lukis untuk jawab soalan. So, macam mana nak tengok pada condensed, macam mana daripada condensed kita nak tengok dan kita nak kembangkan. Macam biasa, kita akan kembangkan satu-satu sayang. Alright, kita mula dengan C3 dulu. So, I started off with C and this carbon holding hydrogen, hydrogen, hydrogen. Okay, mula dengan satu-satu. Mula dengan carbon kiri. Move on kepada carbon kanan. Carbon pegang satu, hydrogen pegang satu OH. Kenapa teacher tahu OH duduk pada dia? Sebab OH duduk dalam bracket. Bila OH duduk dalam bracket, bermakna OH adalah cabang. Cabang kepada carbon sebelum. Nampak? Okay. Next, kita ada H3. So, apa yang saya ajar kat sini, saya bukan nak fokus pada condensed dengan expanded sahaja lagi. Saya nak fokus pada cara kamu jawab soalan. Kalau kamu dah mula jawab chem score, kamu akan perasan soalan-soalan akan datang dalam chapter akan datang, dia akan bagi dalam bentuk condensed. So kerja kamu kena faham condensed tu macam mana. Baru boleh lukis expanded yang betul. Okay, so my one is OH duduk di tengah. Kamu mungkin boleh ada like this. Mungkin akan ada orang yang pegang like this. Okay, betul? Alright, ada yang letak OH kat tepi? Ada Miss. Okay. Ya, Aiman? Okay, so siapa yang letak OH kat depan, kat tepi pun boleh, cuma saya nak ingatkan satu. Perasan tak cara kita lukis tu lain? Kalau OH duduk tengah sayang, kalau OH duduk tengah, OH akan duduk dalam bracket. Tapi bila OH duduk kat tepi, OH tak perlu letak dalam bracket. So a bit of kind reminder, kalau dia adalah branch, tapi branch pada last carbon. Alright, tak kisah last carbon tu kiri atau kanan ya. Kalau dia adalah cabang, tapi cabang tu duduk pada carbon hujung. Sebelah carbon tu tak ada orang lain dah, tak ada carbon dah. Dan dia tak perlu letak dalam bracket. Sebab mestilah dia punya, siapa lagi? Betul? Alright, so ingat ya, kalau dia adalah cabang duduk kat carbon tengah-tengah dan kita letak bracket. Kalau dia adalah cabang duduk tepi sekali, kita tak payah letak bracket. So make sure check yang tu. Alright, siapa yang letak OH kat tepi. Next, saya akan ada skeletal untuk soalan ni. My skeletal will be easy. 3 carbon. 1. Carbon kedua.
karbon ketiga. Alright, that is my 3 carbon over here. OH duduk karbon kedua. That is my skeleton. Ada masalah dengan skeleton ke kelas? Ada yang tak boleh lagi? Alright, okay. So next, kat sini. Sekali lagi, bila dia adalah ketone, alright, dia dah bagi tahu dia ada ketone. Kita last week, kita mula dengan expanded. Saya ajar nak mula dengan expanded macam mana. Tapi hari ni semua saya nak mula dengan condensed. Semua yang saya nak bagi adalah mula dengan condensed sebab saya nak kamu belajar faham condensed tu. Katakan C4H8O saya adalah this one. Okay, this is my condensed. Okay. So, kalau soalan exam, kita nak fokus pada soalan exam dah. Bukan setakat apa yang kita belajar last week. Kalau soalan exam sekarang bagi condensed like this, which is most likely akan berlaku. Macam mana kita nak lukis expanded dia? Alright, macam mana kita nak lukis expanded dia? Sama, bergerak daripada kiri ke kanan ataupun bergerak daripada kanan ke kiri. Saya manusia biasa, saya baca dari kiri ke kanan. So, kita mula daripada kiri ke kanan. Saya mula dengan CH3. Lukis CH3 tu. Alright. Saya sambung dengan CO. The keyword yang saya nak ajar kat sini, the main thing yang saya nak ajar untuk ketone adalah yang ni. Saya yakin ramai yang akan letak condense like this. Saya yakin ramai condense dia adalah macam ni. Betul? Okay, betul. Sebab dalam condense kita kata kita boleh tunjuk double bond. Yes, apa yang kamu lukis tu betul. Sayang, apa yang kamu lukis sekarang betul. Tak ada masalah. Kita terima tetap dapat 1 markah. Tapi soalan exam, dia akan selalu bagi dalam bentuk yang kamu tak suka. Macam biasalah. Alright, soalan exam tu kerja saya buat soalan yang hang tak boleh jawab. Itulah kerja saya. Kalau saya bagi semua soalan yang kamu boleh jawab, saya tak buat kerja tu Miss Wong malas tu. Okay. So, kita akan buat soalan yang kamu tak boleh nak jawab, which is something like this. Kita akan buat trick kat sini. Apa maksud CO? Cuba faham, tengok betul-betul. Kalau kamu kembang dengan laju, kamu akan mungkin terkembang cara ni. Dan kita tengok betul atau salah kalau dia adalah like this. Kalau kamu kembangkan dia kepada straight chain, kalau kamu kata CO tu straight chain, Miss Wong. Kalau kamu tengok betul atau salah, rasa-rasa structure ni sekarang yang saya lukis, betul atau salah? Farida? Farida? Madam, Farida punya dia dah stop. Okay, Mira? Betul atau salah? Itu salah. Saya share screen dengan Fatin. Dania share screen dengan Fatin. Okay. Mira, betul atau salah? Salah. Salah. Aisyah jawab laju tadi. Aisyah. Aisyah kata salah. Aisyah ataupun kawan dia lah. Aisyah kata salah. Sebab apa Aisyah? Sebab tak ada double bond. Sebab tak ada double bond. Lagi tepat, yang saya lukis ni kenapa salah? Sebab tak ada double bond je. Sebab dia kena pun tak cukup 4 bond. Oh, tak cukup 1 kan? Siapa tak cukup? Karbon ni. Oh, Mira kata jawapan teacher salah. Alright? Mira kata jawapan teacher salah. Kira sebab? H tak cukup. H tak cukup. Siapa tak cukup H? Yang sebelah O tu. Si karbon. Karbon nombor 2. Nombor 2. Alright? Kalau kamu perasan. Okay, kalau kamu perasan, bila soalan bagi dalam bentuk like this. Bila soalan bagi dalam bentuk like this, yang di mana dia bagi dalam bentuk CO. Kalau kamu tanya saya, teacher betul ke condense ni? Condense ni betul ke? Condense ni lagi tepat. Sebab kita boleh mampatkan semua benda yang kita mampat. Kalau kita dah hilangkan double bond, macam mana kita nak tahu dia sebenarnya adalah C double bond O? Senang. Kalau kamu lukis single bond, kamu akan perasan carbon ni tak cukup ikatan. Dia tak ada hidrogen. Betul? Kalau dia tak cukup ikatan dan sekarang dalam soalan memang tak ada hidrogen. Saya tak boleh tambah hidrogen suka hati.
Mana boleh? Lebihlah hidrogen saya. Betul? So saya tak boleh tambah suka hati. So macam mana nak tahu dia adalah carbon single bond atau carbon double bond? Oh, senang. Tengok pada tengok pada carbon yang pegang O tu ada hidrogen atau tak ada hidrogen. Kalau carbon yang pegang O tu tak ada hidrogen, most likely carbon ini mesti adalah carbon double bond O. Sebab bila saya jadikan dia carbon double bond O, bila teacher jadikan dia carbon double bond O seperti yang kamu lukis, kamu akan perasan sekarang dia dah cukup ikatan. Semua carbon cukup 4 ikatan. Alright, semua carbon cukup 4 ikatan, oksigen cukup 2. Nampak? Okay, sebab dalam exam, kalau dalam exam dia bagi condense, dia sentiasa bagi dalam bentuk ni. Alright, sentiasa. So ingat betul-betul, check betul-betul dia cukup hidrogen atau tak cukup hidrogen. Kalau dia tak ada hidrogen, dia 10 kali tu 9 kali double bond O. Okay? So kalau tak ada hidrogen, jangan tambah suka hati. Tengok betul-betul. Okay? So itu cara kalau kita baca condense lah. Dan kalau daripada condense, kita nak pergi kepada skeletal sayang. 4 carbon, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. That is my 1, 2, 3, 4. So that is my 1, 2, 3, 4. My double bond O is on the second carbon double bond O. Simple. Okay? Macam biasa, make sure kamu label bahawa yang ni adalah skeletal. Okay. Soalan selalunya akan bagi dalam bentuk, okay, kalau soalan nak bagi formula, dia akan selalu bagi dalam bentuk condensed ataupun skeletal. Expanded tu biasa adalah jalan kerja kita. Expanded tu biasa adalah kamu guna, alright, kamu akan lukis, kamu akan guna untuk nampak dengan lebih jelas. So kalau soalan bagi condensed, soalan bagi skeletal, jangan malu, lukislah expanded. Saya sampai hari ni, saya still lukis expanded kalau saya tak nampak. Kalau saya tak boleh imagine, saya still lukis. Apa yang kamu nak malu? Weh, baik malu daripada dapat markah. Baik malu daripada salah. Kan? Tak malu kawan sebelah tu tak tahu jawab pun. Hang je tahu. Okay. Next. Kamu ada C3COOH. Untuk carboxylic acid, kita nak sembang sikit untuk carboxylic acid. Dalam functional group carboxylic acid hari itu kita dah bincang carboxylic acid adalah C double bond OOH. Simple. Betul. Okay. That is your carboxylic acid. Cuma saya nak ingatkan satu benda. Bila dia adalah carboxylic acid sayang, carbon tu dah pegang 3 ikatan. Carbon tu dah pegang 3 ikatan, bermakna carbon hanya akan tinggal 1 ikatan. Dengan kata lain, carboxylic acid akan sentiasa at the last carbon. Alright, carboxylic acid will be forever at the last carbon. Contoh, kalau saya ada C3H6O2, saya mula dengan like this. Okay, that is my COOH. Okay, saya sambung ke atas. Saya guna yang atas. Sorry, saya guna yang atas. Kat bawah saya nak guna nanti. Alright, saya ada COOH, saya dah guna carbon 1, saya dah guna O2, saya dah guna hydrogen 1. So saya tinggal carbon 1, hydrogen 5. Saya tinggal carbon 2, hydrogen 5. Carbon 2 tu mesti kena duduk kat sebelah sini dah. Sebab apa? Sebab carbon ni dah penuh dengan 3 ikatan. Dia hanya boleh pegang 1. So dengan kata lain, carboxylic acid mesti duduk kat carbon hujung. Boleh duduk pada kiri, boleh duduk pada kanan, kamu akan mungkin jumpa like this. Nak ajar siap-siap. Okay. Kamu mungkin akan jumpa cara tulis like this. Kamu mungkin akan jumpa cara tulis like this. Berbanding yang kamu biasa tulis is like this. Saya rasa majoriti orang yang tengah buat ataupun yang dah buat adalah yang last kali. Okay? Betul. Saya nak buka minda sikit. Saya tak nak kamu jumpa benda tu dalam soalan rasa macam tak pernah jumpa. So saya nak expose siap-siap. Benda ni boleh jadi, boleh tulis macam ni. Tak ada masalah. So yang ni, dengan yang ni, 2 ke atas ni, sama je sayang. Cuma COOH saya duduk di kiri. Sama je, tak ada masalah. Cara tulis macam ni pun tak ada masalah. Alright, it's the same. So that is my condense over here. Dua-dua adalah condense. Dan kalau kamu perasan, condense saya teacher hilangkan double bond O. Condense last yang kamu boleh terima adalah mungkin akan ada orang yang tulis like this. Kita terima. Tak ada masalah.
Okay, sebab condense kita boleh tunjuk O, double bond O. That is your condense over here. Ada 4 pilihan jawapan yang saya bagi. So, your skeletal, kalau kamu boleh imagine skeletal, kamu boleh masuk terus kepada skeletal tanpa melalui expanded. Sayang saya guna perkataan kalau boleh. Kalau tak boleh, buat expanded. Okay? Kalau boleh, kamu akan terus kepada skeletal. Kenapa boleh? Tengok. 1, 2, 3 carbon straight chain. 3 carbon straight chain. 3 carbon straight chain. Alright, saya nak ajar juga kamu ni semua pandai. Saya nak ajar jugalah cara pendek, cara jimat masa lah. Kalau mampu, kamu akan nampak carbon, 3 carbon straight chain. Alright, that is your 3 carbon. And then carbon ketiga ini yang pegang double bond O, OH. Carbon 3 pegang double bond O, OH. Okay, pun boleh. Tak ada masalah. Kalau kamu mampu untuk gerak terus kepada skeletal, do it. Tak ada masalah. Okay. Last but not least, kamu akan pergi kepada your expanded. Expanded senang lah. Expanded saya malah nak cerita panjang dah. Expanded patut semua orang dah pandai dah. Cuma bila dia expanded melibatkan OH, satu je saya minta. Expanded melibatkan OH tu kena expand OH tersebut. Tu je saya minta. Okay. Yang tu je lah kalau budak nak buat salah pun. Yang lain kita terima je. Okay. Senang. So ingat ya, carboxylic acid dia takkan jadi cabang. Dia forever akan duduk sebagai carbon hujung. Okay. Next. Miss, Yeah. kalau yang soalan yang C3 has 7 OH tu, OH dia kena acid juga kan? OH dia, oh ya. Apa tadi bukan nak beritahu? Beritahu saya pun manusia biasa je. Ya, soal lah kan. Kalau saya salah tu beritahu apa tak yalah, takut sangat. Kena bangga. Kalau kamu boleh detect salah saya bangga. Kalau student boleh detect salah saya kagum kot, saya bangga. Bermakna budak saya pandai lah. Alright, kalau kamu tak pandai, kamu tak boleh detect salah tu. Okay, so that is your carboxylic acid. Kita nak masuk kepada yang pegang N. Sama. Kita mula dengan skeletal untuk yang ni. Kita mula dengan skeletal. Okay. Kalau skeletal kamu lain dengan saya, tolong buat sama-sama ya. Ambil sebagai latihan. Skeletal kamu mungkin akan lain dengan saya. Sebab yang ni boleh ada macam-macam skeletal. So my skeletal for today. This is my skeletal. Okay, this is my skeletal. So, tadi kita dah mula dengan condense. Tadi kita mula dengan condense dan kita bergerak kepada expanded, baru kita bergerak ke skeletal. Sekarang soalan exam bermula dengan skeletal. Soalan exam bermula dengan skeletal. Okay, so kalau soalan exam bermula dengan skeletal, macam mana kita nak buat? Kalau tak nampak, kita buat expand dulu. Okay, untuk soalan ni kalau tak nampak, sebab first trial, so let's see. Kita buat expand dulu. Untuk soalan kalau dia bagi skeletal, we know that dalam skeletal structure, alright, we know that dalam skeletal structure we will hide carbon, we will hide hydrogen. Okay? So, bila nak lukis expanded sayang, tolonglah jangan letak hydrogen dulu. Hydrogen tu orang last kamu letak. Okay? Kita kembangkan dulu carbon dia. Carbon pertama is this. So, saya lukis carbon pertama saya. Okay? And then saya ada carbon kedua, sambung dengan carbon kedua. Saya sambung dengan carbon kedua. Okay? Tinggi sangat carbon saya. Nak lukis hydrogen tak muat saya lagi. Okay? Dan saya ada carbon ketiga. So, kita sambung kepada carbon ketiga. Ingat ya, saya tak letak hydrogen lagi sayang. Kita tak letak hydrogen lagi. Next. Saya sambung kepada nitrogen. Carbon ni, saya sambung kepada nitrogen. Nitrogen, selepas langkau nitrogen, selepas lalu kat nitrogen, saya ada carbon sekali lagi di sebelah kanan. Ke atas dia, saya ada nitrogen. Atas nitrogen, saya ada carbon sekali lagi. Saya ada carbon sekali lagi. Okay.
So, first and foremost, cukup tak 5 carbon? Saya ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbon, settle. Okay. Nitrogen 1, settle. Nitrogen. Alright, settle. Next, baru letak hydrogen. Daripada skeletal kepada expanded, hydrogen is the last thing. Always is the last thing. Letak semua benda dulu yang kamu patut letak, ataupun dengan kata lain, letak dulu semua benda yang kamu patut nampak dalam skeletal. Hydrogen always the last thing. Dah settle yang tu, baru letak hydrogen 13. Saya ada 13 hydrogen. Macam biasa, kira 1, 2, 3, 4. Hydrogen pertama. Danish. Hydrogen first. Carbon first. Berapa hydrogen lagi? 3 yang 3. Nasib baik pandai kira. Alright, tak pandai kira, saya tak tahulah. Next, Farah. Carbon kedua. Hai Farah. Bibi? Dua. 2. Bibi duduk dengan kawan seorang kan? Kawan seorang lagi? Dua. 2. Soalan saya sekarang, Alif, nitrogen pegang hydrogen tak? Pegang? Tak. Tak pegang. 1, 2, 3. Tiga, tiga. Memang kagum. Saya tanya Alif, lepas tu semua macam tahu je Alif tak boleh jawab tu Miss Fong. Lepas tu semua no backup dia. Ampun, memang macam ni lah. Kemah. Macam ni. Laju betul. Tu lah laju lah tolong. Kalau orang lain yang hampa tahu boleh jawab tu, hampa buat bodoh kat kawan tu. So tunggu kawan tu jawab. Kau ngajak tu. Alright. Tak apa, saya letak apa yang kawan Alif jawabkan untuk Alif tu betul lah. Alright. Nitrogen kat sini kita tak ada hydrogen lah. Nitrogen kat sini dah cukup sebab nitrogen boleh pegang 3 sebagai standard. Okay, so ingatlah yang tu, benda-benda tu kena ingat lah. So hydrogen kat sini 13 dan kalau kamu kira kamu patut akan cukup 13. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. That is your expanded. So kalau daripada skeletal nak pergi kepada expanded, sebab soalan bagi skeletal sekarang. So macam mana nak jawab? Susah nak jawab guna tulang-tulang tu. So kamu kembangkan. Alright, dan bila kamu kembangkan sayang, hydrogen is always the last thing. And nak tulis condense over here. So nak tulis condense over here, I can have CH3, CH2. Condense kan satu-satu lah. CH3, CH2, lepas tu kat sini CH2. Alright, so N sambung dengan N. Kenapa saya guna perkataan sambung dengan N? Kenapa N tak duduk dalam bracket? Sebab N bukan cabang. N duduk dalam rantai karbon. Alright, N bukan cabang. N duduk dalam rantai karbon. So N pegang 2 CH3. Kalau siapa yang condense kau punya condense, dia patut macam ni lah. Okay. Siapa yang condense tak kau, kalau untuk saya, kalau untuk structure ni, kamu boleh ada N, bracket CH3 1, lepas tu sambung dengan CH3 pun boleh. Okay, pun boleh. Dua-dua kita terimalah so far. Kalau kamu tanya saya prefer jawapan atas lah. First yang saya bagi tu yang paling betul lah. Okay, ingat kat sini nitrogen bukan cabang sebab dia tak duduk sebagai substituent. Dia sambung, dia adalah rantai karbon. Dia duduk dalam rantai karbon tu, nampak? Dia duduk antara karbon. Okay, jangan risau sebab saya nak bagi contoh yang kalau N duduk sebagai cabang. Okay. Alright. Soalan yang sama, C5H13N. C5H13N. Soalan yang sama, tapi susunan yang lain. Sama, saya nak mula dengan skeletal. Alright, kalau saya nak mula dengan skeletal, my skeletal right now. Kita buat 2 cabang.
This is my skeletal. Okay, siapa yang tak ada boleh cuba buat lah. Okay, this is my skeletal. Kembangkan. Saya nak expand it. 1 minute. Do it. Cuba expand it dengan condense dia. Tengok betul ke tak dengan saya nanti. Saya dengar kata minggu depan kita akan balik kepada kelas macam biasa. Time tu kita boleh buat denda lah. Salah satu hidrogen, denda RM1. Ataupun ketuk tapi turun tangga. Alright, saya suka ketuk tapi turun tangga. Lagi shock daripada naik tangga. Pernah ketuk tampi turun tangga? Hampa hidup. Tak. Hidup hampa sebagai student tak complete lagi. Alright, try 1 minute. Just very quickly. Tengok apa yang kamu nampak dengan saya nampak betul tak? Saya nak tanya, sebab saya tak pernah jadi pada tempat kamu. Kamu yang lain yang tak buka webcam tu sebab guna phone. So, saya rasa buka webcam akan buat line slow lagi kot. Betul tak? Sama je. Sebab saya tak pasti. Saya rasa sama je. Rumah saya guna time. Unlimited internet. Untuk saya buka apa pun sama je. Saya duduk kat sini sebelah tu YouTube pun laju je. So saya tak pasti yang tak buka webcam tu. Dengan jujur bila hang tak buka webcam saya memang tak percaya hang. Saya memang rasa budak saya duduk atas katil lagi ni. Ya. Kurang kepercayaan pada orang. Thank you Anis for your support. Thank you Suhaila for your support. Tapi buka webcam. Ampun so tak percaya kat aku. Alright kat sini let's see our expanded over here. My carbon, first carbon. Second carbon. Kalau carbon second tu bonded kepada nitrogen, saya akan salin dulu yang tu. Bonded kepada nitrogen. So saya settlekan yang tu dulu. Alright. Tak cantik sebab atas tu ada perkataan expanded. So tak apa. Next, carbon ketiga saya sambung kepada carbon ketiga saya. Carbon ketiga bawah tu ada carbon. Carbon ketiga bawah tu ada carbon. Naik balik ke atas, saya ada carbon like this. Okay. So expandkan dia macam biasa. Penuhkan dengan 1, 2, 3, 4. Carbon ni ada satu je lagi. And at the end of the day yang paling penting, the entire structure masih patut pegang 13 sahaja. Alright, masih patut pegang 13 termasuk yang duduk pada end. So let's see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay, settle. That is my expanded. Okay, should be similar lah dengan saya. Next, kita nak pergi kepada condense. So over here, siapa yang patut duduk dalam bracket? Kita tengok rantai karbon paling panjang saya adalah 4. 1, 2, 3, 4. Ni adalah rantai karbon paling panjang saya. Asyik pergi straight je bila nak pandai kita turun bawah sikit. Sama je, masih 4. So 4 ni yang akan patut jadi straight chain. So saya mula dengan carbon first, saya ada CH3. Saya bergerak kepada karbon kedua saya. Karbon kedua kita hanya pegang CH dan NH2 tu sebagai cabang sekarang. Nampak? So nitrogen boleh jadi cabang, boleh duduk dalam bracket ataupun boleh duduk dalam straight chain. So untuk case ini dia patut duduk dalam bracket sebagai cabang. Sambung lagi saya ada CH. So CH ini macam tadi, CH ini pegang 2 CH3 kalau untuk siapa yang tak nampak lagi. CH ini pegang 2 CH3 so dia boleh sambung dengan bentuk CH3 2. This
is my condense yang betul-betul. Okay, this is my condense yang betul-betul. Nampak tak bila nitrogen kena jadi substituent? Okay, bila nitrogen NH2 kamu kena jadi cabang berbanding dengan yang tadi saya bagi, nitrogen tak duduk dalam bracket, nitrogen duduk dalam carbon. Alright, in your carbon chain. Boleh. Okay, benda yang senang. Tapi nampak benda macam ni, soalan boleh keluar. Mungkin Miss Wong bagi benda ni dalam test. Miss Wong bagi benda ni dalam tutorial. Alright, kita buat. Tapi dalam exam, mungkin dia bagi dalam bentuk like this je. Dia ubah mungkin satu benda je weh. Dia ubah satu benda je, kedudukan N. Dan dia jadi soalan lain. Alright, that is the power of organic chemistry. Alright, next saya ada C2H5NO. Dan saya rasa masalah paling besar kat sini adalah selalunya bila saya nak tahu dia adalah carboxamide, bila masa saya nak tahu dia adalah amine. Alright, bila masa saya nak tahu O tu pegang double bond atau single bond. Senang je, check hydrogen. Siapa yang akan tentukan bila masa nak ada double bond, bila masa nak ada single bond adalah hydrogen. Kalau kamu mula dengan single bond tapi hydrogen kamu tak cukup, sayang, tukar double bond, habis cerita. Kalau kamu mula dengan double bond tapi hydrogen kamu lebih, kurangkan double bond tu, jadikan single bond. Budak akan selalu tanya, teacher macam mana saya nak tahu dia pegang double bond ke single bond? Orang ni yang akan tentukan. Orang yang kamu tak pernah nak ambil kisah tu akan tentukan dia double bond atau single bond. Sebab tu saya selalu pesan kat budak, sayang satu je. Check your hydrogen. Okay. So untuk soalan ni saya nak mula dengan my condense balik. So let's see kalau condense saya macam ni, betul tak condense saya dengan condense kamu yang kamu dah buat. My condense is this. Sama? Sebab saya rasa soalan ni sekarang ada satu jawapan je. So semua orang patut ada condense yang sama. Berdasarkan condense, saya rasa jawapan saya betul. Saya rasa je, kita tak expand pun lagi. Kenapa saya rasa jawapan saya betul? Carbon 2, hydrogen 5, settle. Nitrogen 1, oksigen 1. Nitrogen 1, oksigen 1. Setakat ni nampak betul lah. So let's see kalau kita expandkan dia. Nak nampak paling betul, kita kena expand lah. Daripada expand, kita mula dengan karbon pertama, CH3. Balik kepada CO ni, cerita tadi. Single bond O or double bond O? Fifi? Fifi? Double bond. Fifi double bond sebab apa Fifi? Kawan kamu duduk dekat sangat dengan kamu kot, dengan phone satu lagi. Dia banyak echo. Alright. Double bond. Jadi soalan jawab double bond. Kenapa soalan? Tak buka mic. Kalau tak buat double bond, dia akan jadi lebih H. Dia akan jadi? Lebih hidrogen. Lebih hidrogen. Lebih ke tak cukup eh? Lebih. Kalau kamu letak tu lebih lah. Tak cukup lah. Betul. Alright. So kat sini kamu akan nampak CO ni akan jadi double bond O sebab carbon yang paling penting sayang. Tengok cara ni je. Carbon sekarang tak pegang hidrogen. So bila dia tak pegang hidrogen, dia tak cukup. Dia tak ada. So bila tak ada, ikatan dia semua kena duduk pada orang yang dia ada sahaja. O. So O akan jadi double bond O. Sambung dengan N, H2. So kamu akan perasan ikatan kamu sekarang semua cukup. Carbon ni pegang 4. Carbon ni pun pegang 4. Nitrogen pegang 3. Okay. So betul lah. Alright. So betul lah. That is your condense. That is your expanded. Last but not least, of course, your skeleton. So your skeleton over here, 2 carbon. Simple. 2 carbon. Carbon kedua pegang double bond O. Carbon kedua pegang NH2. Simple. Okay. Alright. Senang. Okay. Next.
Alkohol yang ni pun senang. Saya rasa yang ni saya boleh pilih juga. Saya mula dengan skeletal saya. Let's say 2 carbon je. So 2 carbon sahaja. That is my alcohol. My skeletal. Yang ni tak ada apa dah nak bincang. Your condense over here akan jadi CH3, CH2OH. Satu jawapan je yang ni, tak ada pilihan jawapan lain. Your expanded over here pun sama. Senang gila tak gaban, cuma satu je. Tolong cek jawapan kamu. Sayang dia adalah OH. So bila dia adalah OH, single bond O, single bond H. Cek bahagian ni je untuk siapa yang dah buat. Okay? Jawapan senang, tak ada apa. Nothing to argue. Miss, Ya. saya buat skeletal dia macam ni. Boleh? Sama je. Like je dengan saya. Oh, kamu buat tak segitiga. Side. Saya buat OH ke bawah. Boleh, tak ada masalah. OH nak duduk mana pun boleh. Janji duduk pada carbon yang betul. Ada 2 carbon je kan? Boleh lah. Alright. Boleh. Ke bawah, ke atas, ke kiri, ke kanan. 90 degree, 180 degree, 120 degree. Ambil lah, pilih ke hati hang. Janji OH tu ada. Ester, very simple. Beza ester macam mana kita nak nampak single bond. Yang ni saya nak tunjuk. Bila dia adalah ester, okay, dia ada kehadiran single bond O. So your condense should look something like this. Alright, your condense should look something like this. Ataupun mungkin ada setengah orang condense dia like this. Saya terima juga. Betul, tak salah. Cuma dalam exam kalau dia bagi, dia akan selalu bagi yang ke atas. Alright, so bila dia bagi COO macam tu sayang, COO duduk tengah, automatically adalah double bond O, single bond O. Okay, automatically. So that is your condense. Moving to your expanded, you have your CH3, you have your C double bond O, single bond O, single bond CH3. That is your ester. Okay. So boleh cara ni pun boleh. So berhati-hati kalau soalan exam keluar. Saya tak risau apa. Saya risau soalan exam bagi dalam bentuk ni. Badai iman soalan exam sentiasa tak akan bagi dalam bentuk yang kamu minat. Sentiasa. Alright. And then your skeletal senang. Cuma kamu akan perasan skeletal kamu ada oksigen duduk tengah-tengah. Check your skeletal with mine. Saya mula dengan carbon first. That is my carbon first. Sambung kepada carbon second. That is my carbon second. Tinggi sangat nak letak double bond tak sampai. So, that is my 2 carbon. Carbon 1, carbon 2. Carbon 1, carbon 2. Carbon 2 pegang double bond O. Pegang double bond O duduk diam-diam. Lepas tu pegang oksigen. So dia kena turun, pegang oksigen, baru jumpa carbon. I highlight my carbon a bit ya. My carbon, my carbon. My carbon, my carbon. Carbon ketiga. Carbon ketiga. Oksigen duduk tengah of your skeleton. Alright. Ingat ya, oksigen sekarang bukan cabang. Dia duduk antara carbon tu. Alright, dia duduk antara carbon tu. So check your skeleton over here. Okay, simple. Alright. Next. And last but not least, ether. Yang ni, kamu akan nampak bila C double bond O dengan C single bond O, condense dia lain. Let's check the condense first. Sebab yang ni yang saya nak nampak. Saya rasa condense kamu macam ni. Satu je, tak ada pilihan jawapan. Nampak tak sekarang? Berbanding dengan carbonyl tadi, berbanding dengan C double bond O tadi, oksigen ni sekarang duduk dengan carbon, tapi carbon tu pegang hidrogen. Nampak beza? Kalau tadi ketone ataupun apa-apa carbonyl, dia akan duduk macam ni. Nampak? Ni yang saya nak kamu nampak. Bila dia pegang oksigen, duduk dengan karbon yang tak ada hidrogen, dia duduk dengan karbon yang tak ada hidrogen, pacik ni mesti kena double bond O. Tapi sekarang oksigen teacher, oksigen untuk soalan ni ether,
Dia duduk dengan carbon yang pegang hidrogen. So dia mesti single bond O. Nampak? Tu cara dia. Alright? Cara benda ni senang. Bila benda ni kamu dah mahir, kamu dah nampak, dia akan jadi senang. Tapi nak nampak tu yang payah. Okay? Bila kamu dah nampak, kamu dah cakap, dia akan laju lah. Benda ni remeh je. Alright? Dia akan jadi single bond O. Kenapa single bond O? Look at your carbon. Your carbon sekarang pegang H3 sayang. H3 tu dah ambil 3 ikatan. Mana logik dia pegang double bond lagi? So dia mesti pegang single bond O. Lepas tu ada lagi CH3. Sambung lagi dengan carbon. 3 ikatan. So carbon itself tu dah pegang 3 ikatan dengan hidrogen. Yang pakcik ni mesti single bond. Simple. Easy. Question so far? Okay. So selain daripada kamu kena pandai tulis expanded, condensed dengan skeletal, saya rasa yang paling penting sebelum saya move on adalah kamu kena faham condensed dengan skeletal. Expanded saya tak risau sangat. Expanded, hang tak boleh lukis expanded tu, tak tahu nak kata apa lah. Alright, sebab soalan exam most likely akan bagi dalam bentuk condensed. Dia suka bagi dalam bentuk condensed, dia suka bagi dalam bentuk skeletal. Okay, so berhati-hatilah, kena faham benda tu. Last but not least, your skeletal over here, just for you to check, your skeletal over here adalah satu carbon, oksigen duduk tengah, satu carbon. So that is your carbon over here. Your carbon is this, your carbon is this. Oksigen duduk tengah-tengah. Okay? Ada manusia yang lukis macam ni ke? Sebab ada kelas yang tanya, so jawapan standard dia tak salah tapi dia nampak tak bijak lah. Tu je. Jahat saya. Sebab saya rasa bersalah kalau saya cakap salah. Tak salah, betul. Ni karbon, ni oksigen. Betul. Tapi itulah, kurang bijak. Tak nampak. Dia nampak macam expanded. Tak nampak macam, sorry? Dia nampak macam expanded. Itulah dia nampak macam expander. Lepas tu dia tak nampak. Itulah dia tak nampak. Dia hilang kebijaksanaan skeletal kat situ. Jahat gila. Alright. Question? Boleh Alright. Be very, very careful. Along the way sampai hujung SEM, kamu akan jumpa benda ni. Kita akan banyak jumpa skeletal, condensed, expanded. Alright. Benda ni adalah basic dalam kimia. Semua benda yang kamu belajar dalam topik ni, kita akan guna untuk sampai hujung SEM. So, kamu tak akan lupa. Alright. Dan kamu tak boleh lupa. Next, classification of carbon. Kita dah bincang ke? Belum Alright, classification of carbon belum. Simple je. Just very quickly sebelum kita nak masuk isomer. That is the main thing for today. Classification of carbon. Carbon ada primary. Alright, kita ada primary carbon. Kita ada secondary carbon. Alright, kita ada tertiary carbon and so on. Saya rasa saya nak fokus pada classification of carbon je. Classification of hydrogen, kamu boleh tengok sendirilah. Alright, senang je. So, dia ada simbol tu boleh guna. Simbol yang saya bagi boleh guna. Primary carbon boleh tulis sebagai like this. So, simbol ni boleh guna, tak ada masalah. Kalau kamu tak nak tulis perkataan, boleh guna simbol. So, kalau orang bagi guna simbol, hang gunalah. Hang janganlah gagal sangat. Okay? So, that is the way. So, primary carbon seperti nota kamu, saya rasa nota kamu dah sangat-sangat jelas. Class of carbon is actually depends on how many carbon is the carbon bonded to. Saya ada carbon. Alright, carbon tu ada 4 ikatan. So kalau carbon ni terikat pada 2 carbon, dia akan jadi what class? Fatin? Secondary. Dia akan jadi secondary. Kalau dia terikat pada 2 carbon, dia akan jadi secondary. Tak kisah belakang tu berapa carbon yang lain. Saya tak pernah kisah berapa carbon kat belakang tu, saya tak pernah kisah. Saya tak nak tengok berapa banyak. Saya nak check carbon ni adalah kelas apa. So apa yang saya akan tengok? Saya hanya akan tengok 4 ikatan untuk carbon ni. Jiran terdekat, jiran jauh, kita tak kawan. Kita ni tak ada kawan. Kita satu group tu je. Alright, satu lingkungan luar tu je. So kita hanya perlu tengok sampai 4 ikatan tu sahaja. Dan guna perkataan saya kata karbon yang pegang 4 ikatan sayang. Karbon yang pegang 4 ikatan. Alright, satu je saya nak tanya.
What class of carbon? Aisyah? Aisyah Shikin? Panggil Aisyah ke panggil Shikin? Ada dua Aisyah kan? Aisyah Nabila panggil apa? Panggil Nabila ke panggil Aisyah? Aisyah. Aisyah Shikin? Aisyah juga. Aisyah. Aisyah. Kelas saya lepas teruk. Tak ada teruk pun. Tapi ada dalam satu kelas tu ada 3 Fatin, satu lagi kelas ada 3 Anis. Lepas tu semua panggil apa? Panggil Anis je. Oh macam tu yang mana. Alright. Yeah, Aisyah Shikin. What class? Saya dengar dah buka mic tadi. Tertiary. Aisyah Shikin kata tertiary. Danish? Danish? Secondary. Danish kata secondary. Salah. Tertiary. Tertiary lah. Carbon. Jawapan lain? Mira? Primary carbon. Faris kata primary. Weh, soalan yang sama apa nak bagi berapa jawapan? Aiman madam. Aiman kata primary. Tak boleh madam sebab only carbons with 4 single bonds are classified. Thank you. We cannot classify this. We cannot classify any carbon that come with a double bond or triple bond. Saya hanya guna perkataan double bond and triple bond. Saya tak cakap double bond kepada siapa, triple bond kepada siapa. Saya tak kisah. Tapi as long as saya nampak carbon tu pegang double bond dengan siapa sekalipun, terus tak payah tengok. Alright, thank you Mira. Kalau saya nampak carbon tu pegang triple bond, sama, tak payah tengok. Sebab seperti apa yang Mira cakap, kita hanya boleh tengok pada satu orang. Kita hanya boleh tengok pada carbon yang pegang 4 single bond. Bear that in mind, the classification of carbon, your primary, secondary, tertiary and quaternary carbon, we can only classify 4 single bond carbon. Okay? Ingat yang tu, benda senang. Jangan buat salah. Alright, jangan buat salah. Therefore, bila nampak primary, bila nampak double bond, triple bond, kita tak classified. Bila saya kata perkataan tak classified, hang jangan pilih letak kosong. Sebab saya pernah jumpa budak jawab macam ni. Teacher kata tak boleh classified, dia tak ada kelas. Lepas tu, hang pilih letak kosong. Bila saya kata tak boleh classified tu, hang jangan buat apa. Dah, jelas. Alright, jangan letak kosong weh. Okay, jangan letak kosong. It hang. Let's open again. PowerPoint tu takut dengan saya. Semua dah hilang. Oh my god. Alright, never mind. Okay balik. Alright, tak okay balik malah. Just nak bagi tahu satu je, bila dia adalah apa-apa yang melibatkan, kalau ada double bond atau triple bond, kita tak boleh classify. So bila saya kata saya tak boleh classify, hang jangan pilih letak kosong weh. Tak ada. Jangan buat apa. Just biarkan dia. Okay, kita akan tengok contoh nanti. So, over here. Alright, soalan 5 ni senang. Cuma macam saya cakap, dia bagi semua dah bentuk condense. Masalah nak classify tu senang. Alright, tapi kalau soalan bagi condense macam ni, mana nak nampak
Condense ni okey lagi. Kalau saya bagi condense macam ni. Betul. Kalau saya bagi condense macam ni, macam mana kamu nak classify? Kamu takkan nampak, kamu nampak benda tu. Kamu tak nampak dia kelas apa. Betul. So, bila soalan bagi like this, kamu kembangkan dulu. Perlu tak expand 100%? Tak perlu expand 100%. Partially expand, dah cukup dah. Expand sampai kamu nampak dengan jelas carbon tu terikat kepada berapa carbon. Kamu tak perlu expand sehingga 100% semua dengan hidrogen expand, tak payah. Alright, tak payah. Expand macam ni pun jadilah. Kamu nampak cukup lah. Alright, yang paling penting carbon tu nampak ikatan dia tak ada double bond. Yang penting nampak carbon tu terikat kepada berapa carbon. Alright, baru kamu classify. Okay, baru kamu classify. So over here, just very quickly, carbon first saya kat sini adalah primary. Boleh label macam ni. Carbon bawah adalah primary. Carbon atas adalah primary sebab dia terikat pada carbon satu carbon je. Carbon bawah pun sama, terikat pada satu carbon je. Carbon ini akan jadi what class? Bibi? Apa tu? Ulang balik soalan, madam. Carbon yang warna merah ni sekarang what class? Oh. Secondary. Tertiary. Tertiary. Apa kalau primary, secondary, tertiary tak nampak tu sebab apa tak boleh kira 1, 2, 3, 4 Nampak 4 ikatan? Dan 3 ikatan duduk dengan carbon. So tertiary lah. Alright. Next, Shakira. Carbon next. Fatin. Secondary. Thank you. Faris, carbon last. Primary, madam. Miss. Thank you. Alright. Okay. So that is my answer. Okay, that is my answer. Kalau soalan guna perkataan identify, kalau soalan guna perkataan indicate, kalau soalan guna perkataan label, show, predict dia jarang guna. Okay. So, kalau dia guna perkataan-perkataan ni, dan ni cara kita jawab. Alright, ni cara kita jawab. Tapi kalau soalan guna perkataan identify juga, tapi dia guna perkataan ni, identify the number of primary, secondary, tertiary and quaternary carbon. Dia guna perkataan the number. Alright, identify ataupun state. Alright, bila dia kata state, identify, okay, the number. Bila dia kata number. Jawapan kamu bukan hanya like this. Jawapan kamu kena tulis balik primary carbon, jumlah ada berapa, secondary carbon, jumlah ada berapa, tertiary carbon, jumlah ada berapa, quaternary carbon, jumlah ada berapa. So kat sini kamu nampak primary carbon kamu ada 3, secondary carbon kamu ada 1, tertiary carbon kamu 1, quaternary carbon kosong. Tu cara jawapan. Alright, so soalan classify of carbon sangat-sangat amatlah senang. Jangan salah. Baca soalan betul-betul dia nak jawapan macam mana. Kalau indicate label, mesti kena indicate label. Just letak 1 note, 2 note, 3 note, tengok betul-betul lah. Alright, kamu akan dapat. Tapi identify the number of primary, secondary, tertiary, quaternary, kamu kena jumlahkan berapa primary, berapa secondary, berapa tertiary. Tu cara jawab, tu cara soal jawapan lah. Okay? Alright, kalau okay. Soalan atas yang saya conteng ni. Tak conteng pun ni soalan lah. Soalan atas yang saya conteng buat sekarang. Saya nak dua-dua jawapan. Saya nak label pun ada, saya nak show the number pun ada.
Soalan atas tu buat. Kembangkan sehingga kamu nampak. Kalau siapa yang tak nampak, kalau kamu kembang sikit-sikit tak nampak, kembangkan semua. Alright, yang penting mata kamu nampak. Yang tu yang paling penting. Miss, Ya. label lepas tu tulis nama dia sekali. Ya, saya nak dua-dua. Saya nak label dan saya nak show the number. Alright, saya nak label dan juga saya nak state the number. Both. Alright. Saya nak label dan saya nak show number. Bukan show, state. Sorry. Dah? Kalau dah, let's see jawapan dulu sebelum saya kembang. Aina. Aina ada? Yes, Miss. Ya, Aina. Primary dapat berapa? Enam. Secondary? Satu. Tertiary? Dua. Quaternary? Satu. Let's see apa yang Aina cakap betul ke tak. So, teacher kembangkan apa yang teacher bagi. CH3, CH, sambung dengan CH2, sambung dengan CH3, sambung dengan CH, ada CH3, sambung dengan carbon, pegang CH3 3 kali. So, ini soalan saya. Okay. So, let's see betul tak 6 primary ataupun let's see saya label ataupun saya indicate setiap satu. For the first carbon on my left adalah primary. Sambung, that is my tertiary. Kamu nampak 3 ikatan pegang dengan carbon. Okay. Sambung ke atas, carbon ni ada 2 ikatan yang duduk dengan carbon. Sambung lagi, primary, CH3. 1 ikatan dia duduk dengan carbon. Sambung kat bawah, that is my tertiary as well. Sebab ada 3 ikatan yang duduk dengan carbon. Carbon bawah ni, primary. Carbon sebelah, quaternary. CH3, 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 semua primary. Simple.
Okay, so ada yang kalau tak setuju bagi tahu Primary carbon 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Secondary carbon 1. Secondary carbon 1. Settle. Alright, next saya ada tertiary carbon 2. 1, 2. Tertiary carbon 2. And then saya ada quaternary carbon 1. Quaternary carbon 1. Agree, class? Benda ni senang. Dengan syarat. Benda ni sangat senang. Dengan syarat, jangan jawab terus atas ni. Satu je saya minta. Benda senang, jangan hilang markah. Alright, benda senang, buatlah betul-betul bagi dapat markah penuh. Sekali kita bagi soalan senang pun hang salah, soalan susah pun hang salah. Itu yang susah. Alright, soalan senang dengan syarat kamu takkan nampak jawab terus dalam ni weh. Hang nak jawab terus dalam ni, gila apa? Kembangkan. Okay, kembangkan. Tu je saya minta. Okay. Next. Sama macam soalan ni, kamu ada CCH3. Jenuh lah kalau nak tak kembang tu kan, tak nampak. So, apa yang kita buat? Kita kembangkan CH3, CH2, carbon ni pegang 3 CH3. So, kembangkan. That is the way yang kita buat. So, kelas dia, that is my primary, that is my secondary, that is my 1, 2, 3, 4. That is my quaternary. Primary, primary, primary. Setuju? Okay, simple. Alright, simple. Kalau soalan minta state, kamu kira lah. Alright, soalan lain saya bagi jawapan je sebab saya nak bagi soalan extra. That is my secondary, that is my primary. Kamu check je kalau ada saya salah, bagi tahulah. Kamu check je sebab saya nak bagi soalan lain. Soalan ni je apa kelas? Alright, soalan ni akan jadi primary sebab dia pegang OH. Alright, soalan ni akan jadi primary sebab dia pegang OH. Next. Alright, okay, isomeristic pair. Untuk soalan classification of carbon. Soalan senang sangat dalam tutur, tak syok. Soalan senang-senang tak keluar exam nanti. Tak, kamu buat soalan tutur boleh buat. Pop, soalan exam tak boleh buat. So, saya bagi set-set soalan exam kat kamu. Bagus tak saya? Duk paksa budak saya duk puji. Jahat gila. Bagus. Macam tak puas hati je nak cakap bagus tu. Sorry. Tak fokus pula tiba-tiba. Betul lah. Betul ni. Buruk tulisan. Kembangkan. Label. Saya nak label dengan show dua-dua. Label. Class of carbon. State. Number of primary carbon. Sila. Kamu prefer study online ke kamu prefer study face to face? Face to face. Kita doakan minggu depan kita boleh berjumpa lah. Habis berjumpa je. Berjumpa face to face. Yang saya boleh lempang kamu dan kena kat muka. Kita jumpa cara tu.
Miss, Ya. C lepas tu dalam bracket OH tu, dia OH ke double bond OH? Kamu rasa? Mana ada double bond OH? OH lah, takkan ada double bond. Jadinya O lepas tu H. Ha. Oksigen boleh pegang berapa ikatan Syarah? 2. 2. So kalau letak double bond O lepas tu H lagi, oksigen tu pegang berapa ikatan? Oh. Kan saya cakap, SEM ni kita belajar 1, 2, 3, 4. Kita kira tu lah. Kalau kamu tak lepas kira, kalau kamu tak ada skor SEM ni sebab hang tak boleh kira 1, 2, 3, 4. Oh dah, nampak dah. Okay, let's see. Dan calon bertuah untuk menjawab soalan saya hari ini adalah manusia yang bernama, saya still nak try, Afifi? Ya, madam. Primary carbon, Beri saya dapat 4. secondary carbon, Saya dapat 4 juga. tertiary carbon, 2. quaternary carbon, Tak ada. kosong. Okay, so let's see apa yang Fifi kata. Panggil Afifi ke panggil Fifi? Mana-mana boleh kata. Yeah. Alright, so kita expandkan dia, kita tengok apa yang saya expand ni betul tak dengan apa yang kamu expand. Saya mula dengan carbon ni, saya akan mula dengan carbon ni. Sebab apa saya mula dengan carbon ni? Sebab bracket ni adalah dia punya, bracket ni pun adalah dia punya. Okay, so carbon yang pertama adalah carbon yang pegang CH3, carbon yang pegang CH3 2. Lepas tu dia pegang OH 1. Settle semua. Okay, so sambung dengan CH2, sambung dengan CH2, sambung dengan CH yang pegang Cl, sambung dengan CH2, tak cukup tempat, saya turun bawah, sambung dengan O, sambung dengan CH yang pegang 2 CH3. Okay, saya harap semua orang kembang cara yang betul dan nampak lebih kurang sama dengan apa yang kamu ada lah. Sepatutnya samalah, bukan 2 lebih kurang. So kat sini, next, saya ada primary, saya ada primary, saya ada tertiary. Correct me if I'm wrong. Okay, kalau tak setuju boleh bagi tahu. Kat sini saya ada secondary, saya ada secondary, saya ada secondary sebab dia bonded kepada Cl. Cl kita tak kira So secondary sahaja 1, 2. Okay, kalau dia bukan carbon kita tak kira. Itulah cerita dia. Carbon ini, alright, carbon ini special sebab dia duduk dengan ether. Dia ether. So dia duduk satu ikatan dengan O, satu ikatan dengan C. Macam biasa, kita hanya kira dia duduk dengan C tu berapa. O ke H ke kita tak kira. So primary. Walaupun dia duduk tengah-tengah, dia primary. Sambung, carbon ni pun adalah primary. Carbon ni primary. Carbon ni primary. Jangan fikir banyak sangat. Tu je konsep dia. Okay. So let's see. Primary 4. 1, 2, Fifi. 3, 4. Ni salah. Kenapa yang tu? 1. 1, 2, secondary. Ya. Alright. 1, 2, 3.
4, 5. Saya dapat 5. Kamu dapat 4 ke 5? Kelas? 5. 1, 2, 3, 4. 5. Thank you. 5. Okay. 5. Next. Saya ada secondary. Fifi kata dapat 4. So let's see betul tak dapat 4. Saya dapat 1, 2, 3, 4. Yes. Okay. Next. Saya ada tertiary. Fifi dapat 2. Tertiary saya 1. Alright. Tertiary saya 1. Salah lah. Okay. Last but not least, saya dapat quaternary saya kosong. Quaternary saya memang tak ada. Saya tak ada apa-apa quaternary di sini. So, quaternary kosong. Setuju kat sini? Kalau setuju. Satu lagi. Dah lama tinggal tak lama pun, seminggu je. Saya nak functional group yang ada dalam ni. Boleh tak? Saya nak tahu ada berapa functional group duduk dalam ni. Ada berapa functional group duduk dalam ni? Anybody volunteer? Yes, Miss. Ada berapa functional group duduk dalam ni? Oh, Syahir nota. Dah belik. Apa tak hafal? Kalau minggu depan, saya memang doakan minggu depan kita boleh berjumpa face to face. Soalan pertama saya tanya minggu depan dalam kelas. Functional group. Apa salah eja satu wang salah eja satu kelas saya denda. Farah mic okey ke? Ada 2, Miss. Ada 2 Farah. Farah Hanis. Tiga, Madam. Tak apa. Ada 3. Okay. Saya nak yang pertama daripada Ifan. Ifan ada duduk dengan siapa Ifan? Duduk dengan Ikat Madam. Ya, duduk dengan Haikal, duduk dengan Alif. Alright Ifan, yang Yeah. pertama, functional group yang pertama Ifan. Halogen. Halogen. Pandai yang pilih yang paling senang lah. Alright, Alif. Functional group Ya. yang kedua. Alkoxy. Alkoxy. Thank you. Kamu ada alkoxy di sini. Alright. Last but not least, kita bagi geng-geng lelaki ya. Danish? Hydroxy. Hydroxyl. Alright. Kita belet nota lagi. Tunggu minggu depan. Alright. Next. One more before we move on. Last. A bit of tips ya. Berhati-hati bila kamu kembangkan.
Cuba. Kembang betul-betul ya. Make sure semua orang cukup ikatan. Satu lagi. Make sure kamu hanya classify carbon yang boleh declassify. Carbon yang tak boleh declassify adalah macam mana. Dah? Kalau dah. Kita bagi geng-geng perempuan pula. Alright. Farida duduk dengan kawan. Alright. Farida duduk dengan siapa Farida? Mira. Alright. Tadi Mira dah jawab banyak, so Farida pula jawab. Primary carbon? Primary 1. Secondary? 3. Quaternary? Tertiary? 1. Quaternary? 0. Oh, okay. So let's see kawan-kawan. Saya mula dengan COOH kita. Kita mula dengan COOH. So kalau teacher kembangkan COOH look like this. Sambung dengan CH pegang 1 CH3. Sambung dengan CH pegang 1 NH2. Sambung dengan CO. Kita dah pernah bincang, dia adalah C double bond O. Sambung dengan CH2 2 kali. Sambung dengan CH2 2 kali. So, yang ni CHO. CHO, soalan saya, double bond O or single bond O? Anybody? Double bond O. Double bond. Ya, okay. Just nak tekankan sikit kat sini, CHO sebenarnya adalah C double bond OH. Dia bukan OH ya, dia bukan alkohol. Dia aldehyde kat sini. Dia lain dengan CH2OH. Kalau siapa yang nak tanya saya, teacher kenapa dia bukan alkohol? Nampak beza? CHO. CHO bermakna H ini adalah pada C. Alright. CH2OH. CH2 ada 2 H. Nampak beza? Okay. Please classify that. Okay. So you have sambung dengan C double bond OH. Okay. Dan kalau mengikut apa yang Farida bagi jawapan, hanya ada 4 carbon. Hanya ada 5 carbon yang kita boleh classify. Carbon yang kita tak boleh classify dan saya takkan letak apa adalah carbon pertama yang pegang double bond O. Kita takkan buat apa pada dia. Yang saya highlight biru ni kita tak boleh classify. Sebab ada double bond. Sebab ada double bond. Sebab ada double bond. So dalam classification of carbon senang je. Ada double bond tak payah tengok. Straight away ada double bond tak payah tengok. Ignore. So saya mula classification dengan carbon kedua.
Karbon kedua adalah tertiary sebab karbon. Karbon atas primary. Karbon tepi dia adalah secondary sebab hanya ada karbon 1, karbon 2. Bawah tu nitrogen dah. So tak ada. So this one 1, 2 secondary. This one secondary. Bawah tak boleh. So kalau kamu tengok primary ada 1. Alright, primary ada 1. Tertiary, secondary ada 3. 1, 2, 3. Tertiary ada 1. See that? Okay. So, saya ajar benda ni first time and the last time. Saya takkan ulang dah classification of carbon. Hang tak dapat, hang jaga. Satu je saya nak minta. Bila dia adalah classification of carbon, soalan most likely akan bagi dalam bentuk condense. Of course, dalam exam dia tak akan bagi panjang macam ni pun, jangan risau. Kalau dia bagi condense macam mana pun, satu je saya nak minta sayang, kembangkan. Kalau kamu kembangkan, benda ni jadi senang. Kalau kamu tak kembangkan, benda tu jadi susah. Padahal hang nak lukis kembang ni, tak sampai 10 saat. Hang dekat confirm jawapan betul. Why not? Alright? Setakat 10 saat tu, hang scroll nak loading Facebook, hang pun dah habis dah. Hang pun tak tengok Facebook, Insta ke, Twitter ke. Betul tak? Alright? So, yang tu lah. Okay, simple. Question so far? Alright? Senang Senang, saya nak masuk isomer. Alright, isomers. Anybody can tell me anything about isomers? Apa yang kamu tahu pasal isomers ataupun apa yang kamu faham pasal isomers? Anybody? Isomer ada 3. Dia ada 3. So Haila kata ada 3 type of isomer. Okay, lagi? Yang lain? Mimi? Syakira, Mimi? Farid? Syakira, Mimi? Sama molecular formula tetapi structure formula dia lain. Good. Very important point. Same molecular formula, mesti kena pegang same molecular formula, but different structural formula. Good. Alright. Faris? Apa lagi yang kamu tahu pasal isomer? Anything? Anything yang kamu faham? Anything yang kamu ingat daripada YouTube video? Anything yang kamu baca daripada nota? Faris? Yes, miss. Apa kalau cakap dengan saya macam nak gaduh? Faris, apa benda yang kamu tahu pasal isomer? Selain daripada apa yang kamu dah cakap. Anything? Different compound with the same molecule formula. Kawan kamu dah bagi dah yang tu. Oh, iya. Same molecular formula, but different structure formula. Hang buta ke apa? Kawan hang bagi dah. So, kawan hang gelak dah. Soalan ni tak ada siapa nak tolong jawab Soalan ni susah. Jawab sendiri. Ada chain isomer, Soalan last kan? positional isomer, functional group isomer. Okay, that is the 3 type. Later we will talk about that lagi. Selain daripada tu, isomers. Ada satu lagi keyword yang saya nak. Isomers selalu akan datang dalam bentuk macam mana? Berapa jenis? Berapa banyak? Dia datang daripada 2 pair. Dia akan datang 2 ataupun saya rasa saya akan selalu guna perkataan a pair. Sepasang. Dia akan datang sepasang, a pair. So 2 benda yang paling penting dalam isomer yang kawan kamu dah cakap, they must have the same molecular formula but different structural formula. Same molecular formula, kita dah pernah bincang apa maksud same molecular formula. Bermakna number of atom kena sama. Bilangan carbon, hydrogen, nitrogen, oksigen, klorin, apa benda yang dibagi tu, bilangan atom tu kena sama. Okay? Tapi different structural formula bermakna susunan kena berbeza. Bila saya kata structural formula bermakna susunan kena berbeza. Okay?
4 karbon kena susun macam mana? 5 karbon kena susun macam mana? Alright, boleh berbeza. Dan yang paling penting, keyword kedua, dia mesti datang sepasang. Alright, dia mesti kena datang dalam bentuk sepasang. Seorang ya. Isomer, bila kita minta isomer tak pernah duduk seorang-seorang. Okay? Dan Suhaila kata tadi, we have 3 type of isomer. Alright, dan Suhaila tadi dah bagi jawapan dah pun. Tapi nak tanya juga, Anis. Anis? Ya ni. Ya, 3 isomer tu, 3 jenis isomer tu nama? Chain, positional and functional. Positional isomer. Lagi? Chain isomer. Chain isomer. Lagi? Functional group isomer. Functional group isomer. Kita akan belajar 3 jenis isomer. Alright, dia ada syarat-syarat dia. Okay? Pertama, syarat dia adalah apa yang berubah. Bila saya kata dia positional isomer, tak payah hafal pun. Kalau kamu nak tanya saya, kena hafal ke teacher? Nak hafal apa benda? Orang dah kata positional isomer. Ubah position. Senang. Betul? Position siapa yang kena ubah? Position substituent. Alright, position substituent yang kena berubah. Position cabang tu kena berubah. Tak kisah cabang tu adalah carbon atau functional group. So sebenarnya, position of the substituent kena berubah. Alright, the position of sama ada dia adalah cabang carbon. Alright, ataupun dia adalah cabang functional group. Yang tu kena ubah. Okay. Next, chain isomer. Nama pun chain isomer. Nama pun rantai kena ubah. So, ubah apa? Ubah rantai karbon. Alright? Ubah rantai karbon yang paling panjang. So, yang kena ubah dalam chain isomer adalah rantai karbon. Okay? Pernah belajar kat form 5 dulu? Kalau kamu nak tahu rantai karbon yang paling panjang lah. Rantai karbon yang paling panjang, saya nak ingatkan ya. Rantai karbon yang paling panjang tak semestinya dari kiri ke kanan. Rantai karbon yang paling panjang boleh jadi like this. Dia masih adalah rantai karbon yang paling panjang. Rantai karbon yang paling panjang, I means adalah rantai karbon tu tak putus. Dia tak putus. Siapa kata dia mesti bergerak dari kiri ke kanan? Tak ada. Rantai karbon yang panjang adalah rantai yang tak putus. Dia boleh bergerak daripada kiri, turun bawah, naik ke atas je. Siapa kata dia kena dari kiri ke bawah kanan? Tak ada. Alright? Rantai karbon yang panjang adalah rantai karbon yang tak putus. So, dalam chain isomer, kita hanya perlu ubah rantaian karbon yang paling panjang. Okay? Dalam functional group isomer, like the word say man, functional group isomer. Kalau tadi positional isomer, ubah position. Chain isomer, ubah rantai. Rasa-rasa, functional group isomer, kita ubah apa Dania? Dania? Dia orang ke sini. Kalau positional isomer, ubah position. Kalau chain isomer, ubah rantai carbon, ubah chain. Kalau functional group isomer, ubah? Functional group. Ya, kita akan ubah functional group. Alright, ataupun functional group atau homologous series. Nampak? Okay? Isomer, maksud isomer adalah kita ada sepasang orang, orang A dengan orang B, yang di mana diorang akan pegang bilangan atom yang sama, bilangan karbon, hidrogen, oksigen sama. Tapi apa yang berbeza? Susunan. Susunan boleh berbeza dari bentuk 3 segi. Boleh berbeza dari 3 segi. Satu, boleh berubah dari segi kedudukan. Boleh ubah position. Kedua, boleh ubah rantai karbon. Ketiga, boleh ubah functional group, boleh ubah homologous series. Alright? Sebab tu dia mesti kena datang sepasang. Kalau saya hanya ada seorang, boleh tak saya bagi tahu dia ubah apa? Tak boleh. Saya mana nak tahu rantai dia panjang atau pendek? Betul? Macam mana saya nak tahu kedudukan dia ada berubah? So, bila saya nak nampak perubahan, saya kena ada 2 orang. Baru saya nampak rantai dia panjang atau rantai dia pendek. Baru saya nampak kedudukan dia karbon nombor berapa, ni karbon nombor berapa. Baru saya nampak yang kamu kata ubah tu.
Sebab tu isomer kena sentiasa datang dalam bentuk sepasang. Sentiasa. Bila soalan minta isomer, kamu kena sentiasa bagi jawapan dalam sepasang. Okay? Dan semua yang saya bagi ke atas sayang adalah apa yang berubah. Bila saya kata berubah, dalam setiap satu isomer, kita hanya ubah satu benda. Nak hidup senang, jangan tamak. Jangan tamak hidup hang senang. Jangan tamak, kita hanya ubah satu benda pada satu masa. Bila dalam positional isomer, kita hanya ubah position. Bermakna, rantai karbon kena sama. Alright, rantai karbon kena sama. Functional group kena sama. Lagi. Alright, sama juga dalam chain isomer. Kalau saya hanya ubah rantai karbon, bermakna, saya akan ada position yang sama. Alright, same position, same functional group. Kalau saya nak ubah functional group dengan homologous series dan kalau nak senang, kita akan letak pada position yang sama. Saya akan letak pada rantai yang sama. Nampak? Dan hidup kamu akan senang. Benda ni senang, tapi dia jadi susah sebab kamu nak ubah semua benda pada masa yang sama. Alright, benda tu jadi susah. Okay. Alright. Kalau okay, kita guna contoh sikit lah. Kita ambil contoh sikit sebelum saya pergi kepada soalan. Saya ambil contoh yang paling senang. Saya ada chain isomer. Alright. Kalau saya ada chain isomer kat sini. Saya guna contoh yang paling senang. Saya nak buat untuk kita buat yang senang je lah. C4H8. Alright. Saya nak C4H8. Semua orang buat untuk C4H8. So daripada C4H8, kamu tahu dia adalah alkene. Dia ada kehadiran double bond sebab dia adalah CnH2n. CnH2n. 2 darab 4, 8. So dia kena ada kehadiran double bond. Kalau saya bagi benda yang paling basic kat sini adalah 4 karbon. Dengan kehadiran double bond duduk pada karbon pertama. Alright. At this moment, tak ada siapa patut tanya saya kenapa dia pegang 1 hidrogen atau 2 hidrogen. Semua orang patut dah pandai. So, what would be kawan untuk dia? What would be the pasangan yang kamu cakap tadi? Untuk chain isomer, sayang, apa yang kena berubah? Chain isomer, apa yang kena ubah? Panjang. Panjang chain tu. So, panjang chain ni saya sekarang adalah 4. Rantai karbon saya sekarang 4. So, saya nak ubah bermakna saya nak jadikan dia 3. Bila saya jadi 3, karbon saya tetap C4 weh. Hang jangan buang satu tu bila saya kata pendek. Satu tu kita letakkan dia sebagai cabang. Dan selalu saya pesan kat budak. Bila nak letak cabang sayang, kita mesti kena letak kat karbon tengah. Bayangkan kalau cabang saya letak kat karbon tepi. Adakah dia cabang? Adakah dia cabang? Nampak? Dia adalah rantai yang paling panjang balik kepada 4. So ingat nak letak cabang, kalau benda tu adalah cabang tu kena sentiasa duduk kat karbon tengah. Dia kena duduk kat karbon tengah baru dia jadi rantai karbon pendek. So daripada 4 karbon panjang, saya jadikan dia 3 karbon. Tapi double bond jangan ubah. Double bond tadi duduk karbon pertama. Double bond duduk karbon pertama. Jangan ubah. Kita hanya ubah rantai. So rantai tu berubah. Functional group double bond tak payah ubah. Alright. Kedudukan double bond tak payah ubah. Duduk kat sana. Penuhkan balik dengan hidrogen. Alright. Penuhkan balik dengan hidrogen. Kamu akan perasan dia tetap adalah C4H8. That is your chain isomer. Nampak? Rantai kamu berubah daripada 4 karbon jadi 3 karbon. That is what we mean by chain isomer. Ni contoh yang paling senang yang soalan paling suka keluar. Ni kalau keluar ni soalan senang. Macam ni lah. Alright, kita buat soalan senang dulu bagi nampak. Okay. Next. Kalau ada soalan, stop me ya. Jangan bagi saya short sendiri.
Alright, stop me. Kalau ada yang tak nampak ataupun saya laju sangat ke, stop me. Kalau saya slow sangat pun bagi tahu. Next, kita nak pergi kepada positional isomer. Saya suka mula isomer dengan soalan ataupun dengan susunan yang paling senang. Kalau kamu perasan dalam YouTube video saya pun sama. Dalam latihan yang saya akan bagi nanti pun sama. Sebab selalunya isomer, kamu yang kena lukis dua-dua. So, nak hidup senang, jangan mula dengan yang susah. Mula dengan yang senang. Mula dengan 4 carbon straight chain, double bond duduk carbon pertama. Saya suka mula dengan yang senang. Buat apa nak fikir susah? Memanglah kadang-kadang saya bagi yang susah sebab saya nak otak kamu kembang sikit, kamu nampak jauh sikit benda tu. Alright, tapi kalau dalam exam, mula dengan yang senang. Okay? So, right now, double bond duduk karbon pertama dengan 4 rantai karbon terpanjang. Kita nak lukis untuk shape positional isomer. Seperti yang kita bincang tadi. Positional isomer adalah mengubah kedudukan. Dan kedudukannya kamu boleh ubah sayang. Double bond. Dan bear that in mind, saya hanya nak ubah kedudukan. Alright? Rantai karbon tetap sama panjang. Tetap 4 carbon straight chain. Yang berubah sekarang adalah kedudukan double bond. Tadi kedudukan double bond duduk karbon pertama. Sekarang saya akan ubah kedudukan double bond duduk karbon kedua. Nampak? Sama, kita penuhkan balik dengan hidrogen. Hidrogen akan cukup 8. Jangan risau. Kalau hidrogen tak cukup 8, Tuhan salah tu. Alright, hidrogen akan tetap cukup 8. So, kamu akan nampak sekarang rantai karbon sama. 4. Rantai karbon sama panjang 4. Alright, tapi apa yang berubah adalah kedudukan double bond. Tadi duduk karbon pertama, sekarang duduk karbon kedua. That is your position. Okay, kita tahu positional isomer kita boleh ubah dua benda. Sama ada cabang atau functional group. Nak ubah yang mana senang. Kalau dia ada functional group dan kalau kita boleh ubah kedudukan functional group tu, pilih functional group. Yang tu lagi obvious. Kalau functional group tak boleh ubah tempat, kalau double bond tak, kalau functional group tak boleh ubah tempat ataupun functional group mesti kena duduk karbon pertama, alright, contoh yang saya bagi kat YouTube tu. Bila functional group tak boleh ubah tempat, baru kita ubah cabang branch carbon. Okay, selagi functional group boleh ubah tempat, kita akan cuba untuk ubah functional group. Yang tu senang. Okay, clear? Simple. Last but not least, saya ada kehadiran functional group isomer. Alright, saya ada kehadiran functional group isomer. Okay. So, functional group isomer dia ada kawan-kawan dia. Kita dalam silibus kamu, kita belajar 4 pasang je. Kalau kamu tanya, teacher kalau dia keluar yang lain, dia takkan keluar yang lain. Kalau siapa-siapa yang tanya, teacher kalau dia keluar benda lain, tak ada. Dia mesti adalah 4 pasangan tu. 4 pasangan tu alkene adalah dengan cycloalkane. Alright, alkene adalah dengan cycloalkane. So macam biasa, saya masih mula dengan yang paling senang, 4 carbon. Alright, saya masih mula dengan 4 carbon straight chain. Double bond. Okay. Lepas tu, dalam functional group isomer, saya akan ubah carbon-carbon double bond kepada carbon single bond. Alright, saya akan ubah carbon-carbon double bond kepada carbon single bond. And that is my functional group isomer. 4 carbon double bond to 4 carbon cyclic straight chain. Okay. Setakat ni, ada masalah? Boleh?
Okay. Kalau okay, saya yakin kamu dah buat soalan 6, soalan 7. Cuma saya nak bagi lebih lagi. Soalan 7 ni, dia nak all possible isomer. Alright, untuk C4H10O. Saya baru perasan dalam YouTube saya guna yang sama sebiji, C4H10O. Apa kelas kan bila guna sama, apa salin je dengan saya. So, saya nak bagi soalan lain. So, saya jadikan yang ni soalan A. Soalan B saya. Soalan B saya. Okay. Saya nak, sebelum saya salah canting. Saya nak C4 H8O. Sama ya, masih adalah draw all isomers. All possible isomer and identify the type of isomerism. Soalan bentuk macam ni saya ada ajar dalam YouTube. Kalau tak tahu nak jawab, tengok balik kat video. Satu lagi saya nak bagi. Ya, banyak dah ni. C5 tu kalau all possible tu dah banyak gila dah susunan yang boleh ada. Okay. So, soalan 7 ni saya nak tambah sebab saya perasan C4H10 tu sebiji yang ada dalam YouTube video saya. Saya ni buat kerja tak tengok semua, biasalah. Saya ingatkan lain dah dengan nota sekali pop sama dengan tutup. So, yang ni kalau mungkin saya tak bincang pun C4H10 ni nanti sebab ada dalam video YouTube saya memang guna alkohol ni. So, soalan 7 ni saya nak tambah B. B saya adalah C4H8O. C saya adalah C5H10. Untuk dua-dua soalan ni sama seperti di atas, saya nak all possible. So, compare dengan kawan, tengok kamu dapat maksimum berapa, kawan kamu dapat maksimum berapa. Soalan 2 ni yang saya nak fokus bincang hari Rabu nanti. Okay? Cuba. All possible tu adalah soalan tricky tapi soalan yang saya rasa kalau keluar, saya suka. Budak saya akan score. Alright? Cuma mungkin kamu hilang markah je. Mungkin kamu tak lukis semua. Soalan 6 senang. Soalan 6 dia dah bagi dah pakcik ni. Bila soalan macam ni, dia dah bagi pakcik ni, kamu kena lukis chain isomer untuk dia. Kamu kena lukis positional isomer untuk dia. Kamu kena lukis functional isomer untuk dia. So, semua orang adalah pasangan kepada dia. Okay? Soalan 6 tu soalan senang. Alright? Soalan senang. Kalau keluar exam ni bonus. So, I think that's it for today. Sebab saya nak pergi college lagi, nak ada kelas mali. So, kita akan habiskan isomerism minggu ni dan kita akan masuk type of reaction dan juga alkane minggu depan. Okay? Question so far? No. Betul ke isomer? Boleh ya? Jangan fikir complicated sangat. Benda tu jadi susah sebab kamu rasa banyak. Tak ada, senang je. Dan jangan tamak. Jangan ubah banyak benda. Tu je saya pesan. Okay, jangan ubah banyak-banyak benda. Ubah satu benda je. Okay. So, kalau tak ada apa, I think that's it for today. I'll see you hopefully on Wednesday and hopefully face-to-face next week. Okay. That's it and I'll see you. Thank you.